Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih sebab hadir untuk kelas geografi. Okey, untuk hari ni. Okey. Jadi saya lambat sikit sebab ada hal lah, anak saya pun ada kelas. Jadi saya kena settle anak saya, lepas tu baru masuk kamu punya. Okey, baik. Jadi kita terus kepada pembelajaran kita. Okey, cikgu rasa memang kita berhenti dekat yang peta ni. Yang ni saya tak terangkan sikit lagi. Okey, jadi saya akan terangkan sedikit. Kalau kamu tengok dekat muka surat buku teks kamu boleh rujuk dekat muka surat 108 dengan 109. Okey, baik. Untuk tajuk ni, yang ni kedudukan lah di mana terletaknya iklim tundra. Iaitu iklim tundra ni dia terletak di dalam zon sejuk. Okey, dia terletak dalam zon sejuk. Okey. Okey, jadi di mana kedudukan iklim tundra ni? Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, iklim tundra yang berwarna biru ni, hijau laut ni. Okey, jadi ni semua adalah iklim tundra. Okey. Yang dekat sini lah. Ni semua ni adalah iklim tundra. Okey. Iaitu di kawasan Rusia Utara. Ni adalah Rusia Utara. Di bawah ni pun adalah Rusia. Tapi duduk di atas sekali ni adalah Rusia Utara. Jadi dia dekat dengan kawasan yang jauh daripada matahari, iaitu kawasan yang sangat sejuk lah. Okay, kawasan ni adalah kawasan yang adanya rumah iglu tu. Okay, baik, yang seterusnya. Okay, sekejap ada pelajar masuk. Okey, yang kedua adalah iklim Siberia yang juga terletak di kawasan Rusia, iaitu yang berwarna purple ni. Yang ni senang kamu nak ingat. Ni kawasan ni memang nama dia Siberia. Dan iklim ni pun nama dia iklim Siberia. Okey. Yang ni senanglah kamu nak ingat. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, ini adalah iklim Laurentia. Okey, iklim Laurentia yang berwarna purple gelap ni. Okey, iklim yang berwarna purple gelap ni. Okey, macam mana iklim Laurentia tu? Iklim Laurentia ni adalah iklim di zon sejuk sederhana. Okey, iaitu walaupun dia sejuk sederhana, tidak sesejuk seperti di zon sejuk tadi, tapi dia suhu pada musim sejuk boleh mencapai takat beku juga. Dan kawasan yang terletak di kawasan iklim Laurentia ni adalah China Utara. Okey, bahagian atas ni. Okey, atas ni adalah China Utara. Kemudian adalah Korea Utara dan juga Jepun Utara. Ni Jepun juga, ni Jepun Utara. Okey, jadi ada 3 kawasan. Okey, kemudian adalah kawasan iklim stepi. Iklim stepi yang berwarna peach ni. Ni adalah iklim stepi. Ada banyak negara yang terlibat. Tapi yang kamu perlu tahu untuk iklim ni adalah kawasan Rusia, selatan Rusia dan juga kawasan Mongolia. Okey, yang lain kamu tak perlu ingat. Okey, jadi 2 tu saja. Okey, baik. Yang seterusnya adalah iklim China. Okey, iklim China dia terletak di China Tengah dan juga China Selatan. Okey, ini adalah kawasan China Tengah dan juga China Selatan. Yang berwarna pink ni, ni adalah iklim China. Okey, lagi kamu nampak adalah kawasan Korea Selatan. Okey, dan juga Jepun Selatan. Dan ni adalah Taiwan. Taiwan utara ke selatan kalau duduk atas? Dia mesti utara. Okey, sedikit. Okey, jadi yang lain kamu tak perlu ingat. Ada 4 negara iaitu China Tengah, China Selatan, Korea Selatan, Jepun dan juga Taiwan Utara. Okey. Baik, yang seterusnya adalah iklim Mediterranean. Okey, iaitu di kawasan Turki dan Lubnan. Okey, Lubnan. Ini yang saya tanda yang ada dalam buku teks lah. Kalau ditanya dalam periksa mungkin 3 negara ni dan juga Syria. Yang kalau kuning ni, nampak ada negara-negara lain yang terlibat, kita tak akan ditanya lah. Contoh Israel, Palestin semua tak tanya. Ditanya 3 negara ni je.
Lebanon, Syria dan juga Turki untuk kawasan iklim Mediterranean. Okey. Okay, yang seterusnya adalah iklim gurun panas. Ini adalah iklim gurun panas, kawasan gurun lah, iaitu apa dia ada warna orange. Okey, warna kuning ni, kuning. Okey, kawasan gurun, negara yang akan ditanya ada 3 negara saja, iaitu Arab Saudi, Iraq. Ni kalau saya rasa kalau next Pak Isa akan boleh jawab kot, negara-negara Arab semuanya adalah kebanyakannya adalah negara yang beriklim gurun panas. Okey, kemudian iklim monsun tropika. Okey, iklim monsun tropika ni bukan macam iklim khatulistiwa, dia ada iklim musim luruh sebab panas sangat. Okey, antara negara yang terlibat adalah Thailand dan Laos. Okey, Laos, Myanmar dan juga last sekali adalah negara India. Jadi negara lain walaupun kamu tahu tak perlu ingat. Hanya 4 negara ni saja. Okey, baik. Yang seterusnya adalah iklim khatulistiwa. Okey, iklim khatulistiwa pun ada 3 negara lah yang betul-betul terletak di garisan khatulistiwa, iaitu Malaysia, Singapura dan juga Brunei. 3 negara ni saja. Indonesia ada campuran dengan iklim monsun tropika kan sedikit. Jadi dia tak termasuk dalam iklim khatulistiwa. Jadi dia ada campuran negara dia. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan tajuk pada minggu lepas lah. Berkenaan dengan iklim-iklim yang kamu kena ingat. Okey, itu adalah iklim-iklim yang terdapat di zon yang berbeza. Okey, kamu ingat lagi ada berapa zon? Dalam iklim kita ada berapa zon? Semua tak ingat dah. Ada 4 zon. Okey. Zon sejuk sederhana, zon panas sederhana dan juga zon panas. Okey, ada 4 zon. Okey. Ni iklim pergunungan. Okey, iklim pergunungan tak ada dalam buku teks kita. Okey, jadi kita payah tengok. Okey, tajuk yang seterusnya, tajuk yang betul-betul saya nak ajar ini adalah di zon iklim sejuk. Okey, hanya ada satu iklim saja yang terletak di zon iklim sejuk. Okey, agak-agak iklim apa yang terletak di zon iklim sejuk ni? Ada pelajar yang tahu iklim apa yang terletak di zon iklim sejuk? Iklim tundra. Ya, betul. Iklim tundra. Okey, kita akan tengok iklim tundra. Ni contohlah di kawasan iklim tundra. Okey, ni iklim tundra. Okey, iklim tundra ni, ni tengok ni kawasan dia bongkah ais dia. Okey, ni gunung tapi diselaputi oleh bongkah ais. Adalah iklim yang mengalami musim sejuk yang panjang, sangat panjang dan juga sangat melampau. Maksudnya dia terlalu sejuk lah. Okey, dia boleh terlalu sejuk. Okey, sekejap Ada pelajar nak masuk, sekejap. Okey, kemudian kawasan iklim tundra, kawasan mana yang adanya iklim tundra ni? Okey, daripada gambar rajah kamu nampak kawasan di sepanjang pantai utara Asia, iaitu terutamanya di pantai utara Siberia, atas Siberia lah, yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Okey, dia terletak dalam garisan Arktik sebab tu dia sejuk yang melampau. Okey. Dan iklim tundra ini dia menerima kerpasan. Okey, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, apa tu kerpasan? Okey, kita boleh baca sedikit daripada buku teks. Kerpasan maksudnya adalah istilah hujan, hujan batu, salji dan sebagainya yang terhasil daripada pemeluapan wap air di udara yang jatuh di atas permukaan bumi. Maksudnya wap air yang nak jatuh di atas permukaan bumi itu sama ada dia dalam bentuk hujan ataupun hujan batu ataupun salji, itu kita panggil kerpasan. Okay, jadi untuk iklim tundra ni dia menerima kerpasan ni yang sedikit, iaitu hanya 250 mm hingga 300 mm saja. Okay. Dan kebanyakannya turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan, hujan lah.
pada musim panas dalam bentuk hujan. Dan musim sejuk adalah dalam bentuk salji. Yang seterusnya suhu iklim tundra. Minimum suhu tahunan untuk iklim ni kalau sejuk dia adalah negatif 14 darjah Celsius. Minimum purata dalam setahun. Pada musim panas dia pendek saja musim panasnya, iaitu bulan Mei sampai Ogos. Sekarang ni lah. Sekarang ni adalah musim panas. Ni musim panas. Jadi dia sederhana sejuk dengan suhu kurang daripada 10 darjah Celsius. Walaupun dia musim panas, tapi suhunya adalah dalam lingkungan 10 darjah Celsius ke bawah. Dan seterusnya untuk suhu musim sejuk. Musim sejuk dia sangat panjang, iaitu selama 8 bulan. Dan dia adalah sangat sejuk, negatif 32 hingga negatif 5, maksudnya sangat sejuk lah. Jadi itu adalah kawasan iklim tundra. Jadi kalau kamu tengok kat kawasan ni ada banyak ais. Kalau kamu kaitkan dengan tumbuhan yang hidup di kawasan ni, ada tumbuhan tak hidup di kawasan tundra? Kamu rasa ada tak tumbuhan yang hidup di kawasan tundra? Ni kaitan dengan sains pula ni. Ada tak? Semua subjek boleh berkait dengan sains walaupun dia pendidikan Islam. Ada tak tumbuhan yang boleh hidup di kawasan tundra ni? Ada. Tapi tumbuhan yang jenis mana? Tumbuhan seperti lumut, alga dan sebagainya sahaja yang boleh hidup di kawasan ni. Haiwan yang macam mana pula boleh hidup di kawasan ni? Haiwan yang macam mana? Dia mesti haiwan tu boleh tahan sejuk. Macam mana haiwan tu boleh tahan sejuk? Bab pertama kan, sains kan. Macam mana haiwan tu boleh tahan sejuk? Yang pertama, kalau kita nak tahan sejuk, kita bayanglah orang gemuk dengan orang kurus, siapa boleh tahan sejuk lama? Orang kurus ke orang gemuk? Ni soalan kebat. Saya nak kamu jawab. Orang kurus ke orang gemuk boleh tahan sejuk? Semua tak berani jawab kalau sains. Orang gemuk. Orang gemuk. Sebab apa orang gemuk lebih tahan sejuk daripada orang kurus? Orang gemuk ni ada apa? Sebab dia ada lemak ke cikgu? Tak tahu. Betul lah tu. Sebab dia ada lemak. Lemak tu dia akan dibakar. Bila kita sejuk, lemak dekat badan kita akan dibakar. Kamu belajar kan tajuk tu kan? Lemak akan dibakar. Jadi dia akan memanaskan badan. Lemak ni fungsinya ada banyak. Salah satunya adalah untuk pembakaran, untuk memanaskan badan. Jadi haiwan yang berada di kawasan iklim tundra ni, dia mesti mempunyai lemak yang banyak berlebihan. Agak-agak haiwan apa yang ada dekat kawasan iklim tundra ni? Dalam buku teks ada tunjuk. Iklim apa? Iklim apa? Haiwan apa yang hidup di kawasan ni? Dia mesti mempunyai lemak yang banyak. Budak lelaki boleh jawab kot. Mereka ni pandai kalau haiwan. Kan? Beruang kutub. Beruang kutub. Ya betul. Beruang kutub dia mempunyai bulu yang banyak dan lemak yang berlebihan. Badan dia gemuk. Betul? Lagi? Budak perempuan selain daripada beruang kutub, apa lagi yang hidup di kawasan iklim tundra? Apa lagi yang gemuk duduk kat situ? Tupai ke? Tupai tak gemuk. Kuda. Kuda pun tak gemuk. Jadi kamu bayanglah haiwan yang mempunyai bulu yang banyak ataupun dia mempunyai lemak yang berlebihan. Kalau kamu tengok dekat buku teks kamu ada walrus. Walrus ni badan dia 80% adalah lemak. Jadi dia boleh hidup di kawasan yang sejuk. Ada lagi haiwan lain. Nanti kamu carilah. Baik, yang seterusnya suhu iklim tundra. Dia ada angin baratan yang membawa hujan maksimum pada musim panas. Dan dia ada ribut salji. Angin yang kencang yang sering berlaku dan kelajuannya kira-kira 200 km per jam. Maksudnya sama laju dengan kereta lumba lah. Maksudnya tu betul-betul ribut lah. Jadi kalau kita tengok perumahan di kawasan ni, ada orang buat rumah daripada kayu. Kawasan ni jarang ada rumah yang dibuat daripada kayu sebab
dia adalah kawasan yang mempunyai ribut salji. Jadi orang tak akan buat. Okey, jadi kita akan tengok apakah pengaruh iklim tundra ni terhadap kegiatan manusia yang hidup di sini. Okey, jadi ini adalah manusia yang hidup di kawasan ni. Okey, ni adalah haiwan-haiwan yang ada dekat sana lah. Jadi kalau kamu tengok dia punya rusa dia pun tak sama dengan rusa yang berada di kawasan kita. Ada bulu yang tebal. Okey, kalau kamu tengok anjing dia, serigala dia, semuanya mempunyai bulu yang tebal. Okey, jadi dia tak sama. Okey, di antara pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia ni, yang pertama dari segi perikanan. Okey, yang kedua adalah pemburuan. Okey, perikanan dan pemburuan. Jadi kalau kamu tengok baju yang mereka pakai sangat tebal yang dibuat daripada kulit-kulit haiwan. Okey, inilah dia pakai topeng ni. Ni orang yang memang dah duduk kat sana. Okey, kalau macam kita yang tak biasa, yang memang asalnya daripada iklim khatulistiwa, yang macam ni saya pun tak boleh bayang lah sebab saya pergi Mekah. Mekah bukannya sejuk sangat tapi dia ada musim sejuk jugalah. Okey. Sebab dia ada musim atas tu nama apa, cikgu tak ingat nanti. Jadi dia sedikit sejuk, angin dia laju. Saya pakai macam nak sama macam orang-orang ni pakai. Saya tak boleh tahan lah. Sebab saya tak pernah sebab kita ni duduk di Malaysia saja, tak pernah pergi mana-mana. Jadi bila saya pergi Mekah buat umrah pada musim sejuk, jadi saya rasa sejuk sangat. Tapi suhunya adalah di antara lingkungan 16 darjah Celsius paling tinggi. Okey. Tapi sepanjang hari. Jadi saya tak tahan sejuk. Okey. Jadi saya akan pakai macam bila tengok orang Arab dia pakai baju jubah dia apa je, dia biasa dah biasa. Okey. Kalau kita tak biasa ni saya tutup macam ni lah lebih kurang. Okey, punya teruk. Okey. Baik, jadi saya tak boleh bayar lah kalau saya pergi kawasan ni, saya tak tahu lah, tak keluar rumah lah kot. Okey. Baik, yang seterusnya, ni adalah perikanan iklim tundra. Okey, macam mana mereka tangkap ikan dan sebagainya. Okey, ikan ditangkap untuk keperluan sendiri. Kebanyakannya mereka ni guna perikanan ni untuk kegunaan mereka sendiri. Okey. Dan dia merupakan adalah sumber protein penduduk. Okey, di Siberia Utara. Okey, pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus dilakukan. Okey, dia tangkap ikan paus. Ikan paus pun wujud di kawasan ni juga. Sebab dia ada lemak yang tebal, jadi dia boleh duduk dalam air yang sejuk. Ikan kod dan ikan salmon pun ada juga, pun dijalankan untuk menangkap. Dan ikan paus ni ditangkap, dia menggunakan senjata yang kita panggil sebagai harpun. Okay, macam ni lah kalau kamu tengok Anna dengan Elsa tu kan, ada orang lelaki tu nama apa? Steven. Tak tahu lah, tak ingat. Okay, jadi dia bawa ada harpun lah tu macam ni. Untuk angkat dia punya ais kan. Tapi yang ni harpun ni di sini digunakan untuk menangkap ikan paus. Okey. Okey, yang seterusnya ni rumah mereka lah. Ni lah igloo. Yang saya kata kebanyakannya yang hidup di sini dia akan buat rumah daripada igloo lah. Untuk dia tahan daripada ribut pasir. Ribut salji. Okey. Jadi hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan. Okey. Jadi mereka tangkap lah walrus semua tu. Okay, mereka makan sebagai sumber makanan untuk kulit. Kulit akan dijadikan sebagai baju lah untuk membuat kayak, kemah dan sebagainya. Okay, kemudian tulang pula untuk membuat rangka kemah. Okay, tulang akan dibuat untuk rangka kemah. Dan lemak-lemak daripada haiwan tu pula digunakan untuk menyalakan pelita dan juga untuk memanaskan igloo. Dia akan panaskan igloo ni sebab dia pun duduk dalam ais. Igloo buat daripada ais lah. Kalau kamu pernah pergi dekat KL tu yang ada lampu banyak tu, kawasan tu nama apa? Dekat Shah Alam tu, tak ingat lah. Kat situ kan ada tempat ais tu. Jadi tempat ais tu kalau kamu masuk sejuk kan. Dia tak cair lah, beku dia punya ais tu dibina dengan tebal. Dia tak mencair, dan kawasan ni adalah kawasan yang bersuhu sejuk, jadi tak akan cair walaupun kita panaskan di dalam igloo tersebut. Okey, yang seterusnya, pekerjaan orang Eskimo ni dia ubah ikut musim. Kalau musim sejuk, pekerjaan dia mungkin memburu
ikan-ikan tadi, macam tadi. Kalau musim panas mungkin memburu walrus sebagainya macam tu. Okey. Jadi dia ubah ikut musim. Okey. Yang saya cakapkan tadi, pada musim sejuk mereka memburu binatang dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Habis tajuk berkenaan dengan 7.3. Jadi cikgu tak akan masuk lagi untuk 7.4. Kamu ada soalan berkenaan dengan 7.3? Okey, ada siapa-siapa ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Betul ni tak ada? Okey, tak ada saya nak bagi apa dia ni lah, apa latihan. Okey, saat saya bagi kod dia, kamu masuk kod ni. Apa yang buat latihan masa Google Meet ni tak payah hantar gambar lah. Terus cikgu ambil terus kedatangan sekarang. Apa yang tak masuk, kejap lagi kena hantar lah sebagai bukti. Kan ada anugerah-anugerah pula kan. Tak kena lah ada bukti. Okey, saya bagi link. Okey, kamu akan tengok dekat ada orang jawab lah, cikgu tak tahu. Okey, kamu akan tengok dekat message dekat dalam Google Meet ni, kamu masuk melalui sini. Okey, masuk melalui Peer Deck ni. Okey, masuk. Okey, jadi saya akan share Peer Deck tu untuk semua orang tengok. Okey, kamu boleh jawab sekarang. Okey, yang pertama, apa yang kita dah belajar daripada topik yang sebelum ni? Tulislah apa-apa pun. Nampak tak? Okey. Apa yang hang belajar ni kalau macam ni? Okey, tak apa. Dia tulis apa pun tak tahu lah ni. Dia belajar apa pun tak tahu ni. Kerusi. Belajar tentang seorang tulis. Yang lain delete. Kenapa? Yang lain boleh tulis? Ni ciri-ciri mengikut zon di Asia. Okey, bagus. Okey, jadi yang lain tentang ciri iklim. Okey, bagus. Yang lain tengah tulis kot. Okey, baik. Kita pergi yang kedua. Yang tu tak ada apa. Okey, kita pergi slide yang kedua. Slide yang kedua semua dah ready? Slide yang kedua ada yang buat muka senyum dah. Sekejap pun tahu lah. Okey, slide yang kedua. Okey, berapakah suhu paling tinggi di gurun panas? Okey. Jadi kamu boleh type. Yang ni yang pelajaran yang sebelum saja saya buat sini. Agak-agak kamu 38. Betul, pandai. Banyak yang jawab 38. Okey, bagus jadi suhu yang di gurun panas adalah 38 darjah Celsius. Okey. Okey, baik. Bagus. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, apakah nama iklim yang terdapat di zon ini? Saya dah bagi jawapan lah. Betul ke? Oh, bukan. Di zon ni, zon iklim sejuk. Apakah nama iklim yang kita dah belajar tadi? Okey. Iklim tundra. Okey, pandai. Semua jawab iklim tundra. Bagus. Okey, jawapannya adalah iklim tundra. Okey. Bagus. Okey, bagus semua. Okey, kita seterusnya slide yang keempat. Okey, ni adalah iklim tundra.
Okey, apa maksud iklim tundra ni? Iklim ni dia mengalami musim yang macam mana? Musim yang macam mana? Untuk iklim tundra dia mengalami musim yang bagaimana? Okey, kita tengok jawapan daripada pelajar. Sejuk yang melampau dan berpanjangan. Oh, semua jawab macam ni. Oh, pandailah. Okey, bagus. Bagus. Okey, semua jawab sejuk yang berpanjangan. Betul lah. Dia bukan panas lah. Tengok gambar tadi pun. Okey. Kerpasan. Tadi cikgu cerita pasal kerpasan. Okey, kerpasan yang diterima di kawasan beriklim tundra semasa musim panas ialah dalam bentuk yang macam mana? Ingat balik tadi kerpasan. Kerpasan dia sama ada hujan batu, salji, itu adalah kerpasan. Wap air yang nak turun daripada awan tadi. Jadi dia kalau dalam musim panas di tundra ni, dia dalam keadaan yang macam mana? Okey, ada dua jawapan yang pelajar bagi. Satu hujan, satu lagi salji. Okey, agak-agak yang mana jawapan? Okey, jawapan yang betul, ada pun jawab hujan batu juga. Okey, jawapan yang betul adalah hujan. Sebab ni adalah musim panas. Okey, musim panas, hujan. Okey, musim sejuk, barulah salji. Yang hujan batu tu tak ada. Yang tu tak ada. Yang tu kawasan lain. Okey. Di Mediterranean selalunya. Okey. Tengok soalan yang seterusnya. Bagus. Semua pandai. Okey. Soalan yang seterusnya. Okey. Ni kawasan yang mana? Kamu kena bulatkan lah. Guna pen, draw. Agak-agak lah. Draw lah. Dekat mana kawasan yang beriklim tundra? Yang color hijau, yang color purple ataupun yang color peach? Yang mana satu yang beriklim tundra? Yang mana satu yang beriklim tundra? Kita tengok pelajar kita buat. Dia pun ingat tak yang cikgu ajak tadi? Kalau dia pun tak ingat. Kalau dia pun dengar lagu Korea. Kan? Layan Facebook. Tak pun tengok Twitter. Dia pun tak tahu Insta. Dia tak risau kan? Okay, kita tengok. Betul tak jawapan? Betul. Ni siapa ni? Cikgu tak boleh tengoklah nama. Okay. Semua betul lah. Okey, pandai. Ni ada seorang buat salah. Okey. Kawasan yang macam mana? Kawasan yang berwarna hijau ke warna purple? Kawasan yang berwarna hijau. Kawasan yang berwarna hijau yang berada di paling atas. Okey, kawasan yang paling atas. Okey, tu adalah kawasan iklim tundra yang kalau hijau tu. Sebab tu dia sejuk. Kalau bawah dia dekat dengan matahari. Lagi bawah lagi dekat dengan matahari. Okay. Baik. Yang seterusnya. Okay. Suhu iklim tundra. Musim sejuk yang panjang iaitu selama 8 bulan. Okay. Iklim tundra ni musim sejuk dia panjang 8 bulan. Berapakah suhu musim sejuk di tundra? Okay. Agak-agak berapa suhu musim sejuk di tundra? Okay. Kena letak number. Letaklah nombor apa yang kamu ingat tadi. Okay, kita tengok. Ingat ke tak pelajaran kita hari ni? Berapa orang dah jawab ni? 13. Lagi. Berapa orang lagi? Berapa yang suhu di iklim tundra? 12 darjah Celsius. Kalau 12 dia tak ada dalam bentuk ais ni. Musim sejuk pula tu. Berapa suhu dia? Jadi kita tengok respon. 14 orang saja main hari ni. Okey. Di antara negatif 32, banyak yang letak negatif 3. Okey. Betul lah tu. Dia antara negatif berapa tadi? Negatif 5 sehingga negatif 32. Jadi siapa yang jawab di antara negatif 5 sampai negatif 32 tu betul lah jawapan kamu. Okey. Jadi dia adalah musim sejuk. Okey, baik, bagus. Semua pandai. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya. Okey,
Tengok yang seterusnya. Paling sejuk negatif 32. Oh, tak boleh bayang. Cikgu pun tak boleh bayang. Cikgu tak tahu lah boleh hidup ke tak. Kalau kita duduk di kawasan yang terlalu sejuk, kalau tak biasa, kita boleh jadi gangrene. Sel kita boleh mati ya. Jadi hanya orang yang dah biasa saja. Jadi kalau kita nak pergi, kita kena ada latihan lah. Okey, jadi yang seterusnya, pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Okey, apakah pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk di kawasan tundra? Ada dua jenis pekerjaan. Ada dua saja jenis pekerjaan di kawasan tu. Yang kita dah belajar tadi. Siapa ingat? Kalau tengok dalam gambar ni pun kita boleh bayang. Apakah pekerjaan penduduk di kawasan tersebut? Okey. Okey, jom kita tengok jawapan. Ramai yang dah bagi respon. Okey, pemburuan haiwan. Okey, bagus. Pemburuan haiwan dan perikanan. Betul, pandai. Pemburuan perikanan, bagus. Oh, semua jawab pemburuan dan memancing. Perikanan lah tu kan. Betul. Okey, menangkap ikan. Betul, menangkap ikan. Betul. Okey, pemburuan dan perikanan, memburu binatang. Oh, pandai-pandai nak cikgu ni. Bagus semua. Okay, Alhamdulillah semua faham. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Jawab tadi tak apalah. Buka slide. Okey, sebab takut tak data kamu habis. Okey, yang seterusnya, perikanan iklim tundra. Okey, guna alat nama apa? Ingat tak nama apa alat tu tadi? Saya dah lukis dah, cantik saya lukis tadi. Kalau tak ingat boleh bayang cerita Elsa dengan Anna. Tak tahulah budak lelaki tengok ke? Cerita Elsa dengan Anna tu. Tengok dia tahu. Okey. Pandai. Jawapannya adalah harpun. Okey, nama alat tu nama dia harpun. Okey, ingat alat tu nama dia harpun. Okey. Saya pun tak ingat nak ada satu harpun ni. Okey, baik. Semua dah jawab? Okey. Kita pergi yang seterusnya. Ada lagi 3 slide. Okey, tandakan rumah yang mungkin terdapat di kawasan tundra. Rumah mana yang ada di kawasan tundra? Senang sangat ni, siapa tak boleh jawab ni? Nampak sangat dia tak tengok tadi. Okey, bagus. Ada juga yang jawab rumah batu. Tak ada, dia tak duduk kat rumah batu. Semuanya duduk di kawasan igloo. Kenapa rumah dia mesti igloo? Sebab ada ribut salji. Okay. Ada ribut salji, anak-anak tak boleh buat rumah macam ni. Okay. Okay, baik. Yang seterusnya. Okay, last. Okay. Last kamu jawab lah yang ni. Ikhlas daripada hati. Saya tak terasa pun. Kalau tak best, cakap je tak best. Saya tak buat dah nanti. Okay. Okay, jawab. Saya nak baiki pembelajaran kita supaya tak boring. Nanti kita belajar macam mana nak belajar tak boring. Okay. Okay, baik. Okay, semua best. Okay, thank you semua. Okay, thank you. Okay, pelajaran kita dah habis. Siapa yang main slide ni hari ni? Tak perlu jawab, tak perlu snap gambar di dalam latihan. Cikgu akan ambil kehadiran kamu. Dah ambil dah. Okay? Okay, baik. Semua dah jawab. Tengah-tengah. Ada juga yang tak tengah-tengah. Okay, baik. Kita habis pelajaran kita hari ni. Okay? Baik, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay? Yang tajuk yang seterusnya lah. Okay, minggu depan saya buat kuis yang ada hadiah lah. Best kan? Hadiah yang gamers suka kan? Saya nak tunjuk juga gambar yang saya nak buat kat anak murid saya kelas-kelas sains ni. Sebab kelas geografi ni ramai masuk. Seronok saya. Okay, baik. Okay, baik. Minggu depan kita akan buat lagi kuis yang lebih menarik. Okay, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Topak. Bukan. Salam. Okay, bye. Cikgu. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama. Topak ML lah. Boleh lah topak ML.